Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 778. Antara paparan utama. Jcom umpama jasa pakai baju baru. Kesatuan Pekerja-Pekerja KTM bantah CEO baru. Larangan jual arak jadi caca merbak. Apa tujuan tubuh penggerak komuniti tempatan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa terjadi apabila jasa menjadi Jcom? Katanya fungsi Jcom iaitu Jabatan Komunikasi Komuniti. Saya bagi jaminan Jcom bukan mesin propaganda. Proses iaitu lantikan mengikut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ada kriteria dan kriteria utama merupakan celik IT. Saya beri jaminan Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah tidak akan dilantik daripada orang politik. Ia harus kombinasi iaitu golongan profesional dan pegawai tadbir yang baik serta bersahsiah tinggi, kata Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Beliau berkata Jcom juga tidak bersifat bertindan dengan agensi lain di bawah KKMM seperti Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Radio Television Malaysia RTM dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS yang mempunyai kumpulan sasar, pendekatan program dan aktiviti berlainan. Beliau berkata demikian sebagai menjawab celahan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin berhubung dakwaan jabatan itu merupakan ejen penyebar propaganda. Menurut Saifuddin, matlamat Jcom adalah untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana kepada rakyat selain mendengar suara dan maklum balas daripada rakyat. Katanya, kaedah yang digunakan ialah dengan membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi, mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan pengupayaan komuniti. Beliau berkata fungsi Jcom juga berbeza dengan Jabatan Penerangan Japan kerana tugas utama Jcom pada waktu ini adalah melaksanakan komunikasi strategik memudayakan norma baharu susulan pandemik COVID-19. Japan pula katanya bertujuan memberi kefahaman mengenai sesuatu dasar, program dan inisiatif kerajaan dengan memberi keutamaan kepada komunikasi. Namun kenyataan Saifuddin tersebut tidak meyakinkan penolong Setiausaha Parti Amanah Negara Mahathir Madzili. Menurut beliau, usaha kerajaan menamakan jasa dengan nama yang baharu sebagai Jcom tidak menutup sebarang kelemahan yang berlaku. Beliau mempersoalkan fungsi Jabatan Penerangan sekiranya kerajaan tidak berjaya memanfaat jabatan tersebut. Ternyata kerajaan hanya mahu berselindung di atas kelemahan yang berlaku, sedang umum mengetahui jasa nama yang sebelum ini telah busuk kerana peruntukan yang tidak munasabah diberikan kepada badan itu. Peranan Jabatan Penerangan perlu dipertingkatkan bukan dengan membazir memberi kepada badan yang baharu. Dalam keadaan hari ini, kita perlu berjimat cermat, usah membazir kepada perkara yang tidak sepatutnya, katanya di Petip Malaysia Deadline. Jom Channel tidak ada pilihan kecuali bersetuju dengan pandangan Mahathir bahawa rakyat tidak perlu Jcom. Rakyat sudah dihujani pelbagai maklumat daripada kerajaan sama ada menerusi media cetak, media sosial mahupun daripada ahli politik, radio dan televisyen. Tidakkah itu mencukupi? Rakyat sedang menderita kerana berhadapan dengan kemungkinan hilang pekerjaan dan mata pencarian. Mengapa kerajaan tebuk atap ini harus memperuntukkan sehingga 85.5 juta ringgit hanya untuk satu tugasan yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai agensi yang sedia ada? Lubang yang anda tebuk itu tidak mungkin boleh ditutup oleh jasa yang memakai baju baru. Ia hanya menunjukkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan meminda belanjawan 2021 dan meminggirkan kepentingan rakyat.
Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad RUM terus membantah pelantikan Muhammad Rani Hisham Samsudin sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KTMB yang baru. Presiden Kesatuan itu Abdul Razak Mat Hassan menegaskan kesemua ahli berpendirian Datuk Kamaruzaman Zainal perlu dikekalkan memandangkan kontraknya selama 2 tahun hanya akan berakhir pada 21 Oktober 2021. Pada 23 November lalu, RUM menghantar surat merayu agar semua ahli parlimen membantu mereka meyakinkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz agar menarik balik pelantikan tersebut. Menurut RUM, prestasi Kamaruzaman jauh lebih baik berbanding Muhammad Rani yang pernah menjadi Presiden KTMB sebelum ini. Kesatuan berpendapat beliau seorang yang berdedikasi, malah mempunyai idea dan perancangan yang baik untuk kemajuan KTMB. Kata kenyataan itu yang ditandatangani oleh Presidennya Abdul Razak Mat Hassan. Ujar beliau, Kamaruzaman mempunyai hubungan yang harmoni dan baik dengan Kesatuan. RUM juga mendakwa Kementerian Kewangan melakukan kesilapan dengan melantik Muhammad Rani kerana ia bukanlah kerana track record tetapi dicadangkan oleh pihak tertentu atas dasar kepentingan diri. Difahamkan RUM telah menghantar surat bantahan pelantikan Ketua Eksekutif KTMB kepada Kementerian Kewangan pada 6 November yang lalu, tetapi sehingga kini belum ada maklum balas. Kesatuan hantar surat kepada MOF nyatakan ketidakpuasan hati terhadap lantikan tapi setakat ini tidak ada respon lagi, katanya lagi. Malah RUM dilihat tidak berkeyakinan CEO yang baru dapat menyelesaikan konflik antara kontraktor asal landasan berkembar elektrik di Kelembah Kelang Fasa 2 KVDT2 Daya Maju LT80 Sdn Bhd dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong dan Kerajaan Malaysia. Berjayakah Encik Muhammad Rani Hisham Samsudin menyelesaikan masalah KVDT2 dengan mencari solusi penyelesaian atau hanya mencari salah syarikat Damia LT80 Sdn Bhd? Soalnya, terdahulu dalam perbahasan di Parlimen, bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook mendakwa bahawa afidavit Daya Maju LT80 Sdn Bhd mendedahkan bahawa Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong pada 14 April telah meminta firma tersebut untuk memberikan subkontrak keseluruhan projek tersebut kepada sebuah syarikat Cina. Seterusnya, setiausaha organisasi DAP itu mendedahkan keputusan Presiden MCA itu telah menyebabkan 8,512 pekerja hilang pekerjaan dan memberi kesan negatif kepada 261 syarikat pembekal yang kebanyakannya syarikat Bumiputera. Beliau juga mempersoalkan di mana pejuang-pejuang Melayu dan Bumiputera dalam kalangan Kerajaan Perikatan Nasional kerana tidak memperjuangkan ratusan syarikat Bumiputera ini. RUM dalam satu kenyataan menyokong Anthony Loke kerana menuntut jawapan daripada Kementerian Pengangkutan berhubung dakwaan kontraktor dari China sedang disasarkan berkaitan projek KVDT2. RUM juga mengungkit peranan apa yang dinamakan mafia yang didakwa dikaitkan melalui projek-projek yang sedang diusahakan termasuk projek KVDT2 sehingga kontrak Kamaruzaman Zainal ditamatkan. Di akhir surat itu, RUM menyeru supaya semua wakil rakyat mendengar rayuan mereka demi menyelamatkan KTMB dan menyelamatkan pekerjanya. Sudahkah para ahli parlimen mendengar rayuan mereka? Atau terus memekakkan telinga kerana tidak prihatin terhadap keluhan Kesatuan Pekerja dan masa depan mereka? Petikan satu temu bual eksklusif bersama Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi, Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali yang disiarkan di TV Pertiwi baru-baru ini menjadikan dasar larangan penjualan arak oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL semakin cacah merbak. Dalam rakaman pendek itu, Dr. Khairuddin berkata sekiranya minuman keras memudaratkan, ia patut diharamkan untuk dijual secara umum. Namun katanya minum arak adalah hak yang diberikan oleh agama masing-masing dan ia menjadi hak kepada orang bukan Islam. Kerana itu hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada agama lain dibenarkan. Tetapi kalau judi, tiada agama yang membenarkan judi. Itu perlu bezakan antara judi dan arak. Arak sebahagian agama membenarkannya, kita akan berikan hak kepada mereka, katanya. Maka tercengang rata-rata aktivis dan pengguna media sosial dengan kenyataan dari seorang yang dipanggil ustaz itu. Netizen dan aktivis Johar Ismail bertanya, apakah kerana sebahagian agama membenarkan arak bermakna Allah membenarkan arak kepada penganut agama lain? Benarkah begitu? Aktivis politik Zaidi Zakaria pula mempersoalkan apa dalil yang digunakan untuk mengeluarkan kenyataan tersebut. Syariat Islam benarkan non-Muslim minum arak, beri hak kepada non-Muslim. Dalil mana ni?
Netizen Razwan Rashid mengingatkan PAS apa gelaran yang mereka beri kepada pemimpin amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Khalid Abdul Samad berhubung dengan isu arak. Pasal arak ni dulu Dr. Mujahid mereka gelar Mujahad, Khalid Samad mereka gelar Khalid Carlsberg. Takiri dipercayai merujuk kepada Khairuddin. Aktivis politik Tarmizi Muhammad Jam pula menyindir gerombolan pengamal media PAS yang dahulu tidak sudah-sudah menyuruh Khalid Samad menutup kilang arak. Kalau dah ada dalil arak boleh untuk bukan Islam, kenapa zaman Pakatan Harapan jadi kerajaan kamu melolong suruh tutup kilang arak, tutup kedai arak? Terdahulu, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata bir dibenarkan dijual di kedai Sebanika dan Runcit. Beliau berkata bir tidak tersenarai minuman keras yang memabukkan dan masih dibenarkan dijual di kedai Runcit serta Sebanika mengikut tempoh waktu ditetapkan. Difahamkan penjualan minuman keras di kedai ubat tradisional Cina juga dibenarkan untuk tujuan perubatan yang disahkan mengikut kategori-kategori yang ditetapkan. Untuk rekod, menurut laman alkohol.org, kira-kira 0.35 liter bir mengandungi 5% alkohol. Satu jug bir mengandungi 1.14 liter. Berdasarkan dalil mana pula 5% alkohol dalam minuman itu tidak cukup untuk bir dikategori sebagai arak? Begitulah dasar yang mulanya baik menjadi cacah merebak demi menjaga hati seorang ahli parlimen MIC dan 2 orang ahli parlimen MCA. Bayangkan kalau ketiga mereka ini merajuk. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Timur Wong Kah Wong mempersoalkan penubuhan kumpulan yang dinamakan Penggerak Komuniti Tempatan PEKT oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin. Peruntukan sejumlah 8.6 juta ringgit pada tahun 2021 telah diagihkan kepada kumpulan ini. Menurut Kahwa, Zuraida mengaitkan PEKT dengan dasar komuniti negara yang dilancarkan pada Februari 2019. Beliau menyatakan PEKT akan memainkan peranan dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan di bawah dasar komuniti negara. Jawapan Menteri KPKT merupakan suatu jawapan yang putar belit dan tidak langsung menyentuh berkenaan dengan isu pokok iaitu kepentingan politik dalam perkara ini, pidas Kahwa. Beliau merujuk kepada jawapan daripada Menteri KPKT bahawa kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 2.6 juta ringgit pada tahun 2020 untuk tujuan PEKT di 3 negeri yang diperintah oleh pembangkang. Kementerian juga melantik seramai 261 ahli PEKT yang melibatkan 46 buah kerajaan tempatan. Sekiranya tujuan utama PEKT adalah untuk membantu dalam pelaksanaan dasar komuniti negara seperti yang didakwa oleh Menteri KPKT, beliau perlu menjawab soalan-soalan pokok seperti berikut yang tidak terjawab. Sama ada pelantikan ahli-ahli PEKT merupakan lantikan politik semata-mata atau sama ada KPKT tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan ke atas kerajaan tempatan di negeri-negeri yang diperintah oleh pihak pembangkang dalam melaksanakan dasar komuniti negara. Atau sama ada KPKT tidak berhasrat untuk melaksanakan program di bawah dasar komuniti negara atau KPKT berpendapat program-program tersebut adalah tidak perlu di negeri-negeri yang diperintah kerajaan PN memandangkan tidak ada seorang pun ahli PEKT dilantik. Kahwa mendakwa dengan jelas bahawa Menteri KPKT hanya cuba memutarbelitkan fakta dalam isu penubuhan PEKT dan cuba untuk melindungi fakta sebenar bahawa ia adalah pertujuan politik semata-mata. Peruntukan sebanyak 86 juta ringgit kepada PEKT seperti yang dicadangkan dalam Belanjawan 2021 harus ditarik balik dan digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang memanfaatkan rakyat. Terdahulu, Zuraida berkata penggerak komuniti tempatan tiada unsur politik dan tiada kaitan dengan NGO penggerak komuniti negara. Jom channel melihat sama ada penggerak komuniti tempatan itu sinonimus dengan penggerak komuniti negara atau tidak, bukannya perkara yang menjadi isu. Persoalan yang lebih besar ialah kenapa kumpulan ini hanya ditubuhkan di negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan jika ia bukan untuk tujuan politik. Mengapa membazirkan sejumlah wang rakyat untuk menubuhkan satu kumpulan lain yang tugasnya boleh dilakukan oleh anggota dalam kerajaan tempatan di negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan? Justru setakat ini tidak nampak logiknya penubuhan kumpulan ini yang menduplikasi fungsi sedia ada dalam kerajaan tempatan selain daripada untuk tujuan politik semata-mata. Tuan-tuan percaya ia bukan untuk kepentingan politik. Rakyat bukan bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.